Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian, khususnya sahabat-sahabat dan teman-teman yang sentiasa bersama dengan saya dalam kuliah Maghrib dalam kita membicarakan tentang pelantikan khalifah dan syahidnya mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan memulakan sedutan perbincangan kita mengenai Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, antara pelantikan beliau sebagai khalifah dan syahidnya beliau di atas jalan agama ini. Kita telah membincangkan pada sedutan sejarah yang lalu tentang tikaman yang dilakukan terhadap Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Pesanan Sayyidina Umar sebelum beliau meninggal dunia agar dijadikan pelantikan khalifah adalah syura pada 6 orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang sama, Sayyidina Umar memberi pesanan kepada Abu Talhah Al-Ansari agar mengawal mereka bersama dengan 50 orang di kalangan Ansar. Di waktu yang sama juga, Sayyidina Umar berpesan kepada Miqdad bin Aswad agar menjaga mereka dalam tempoh 3 hari. Jika mereka juga tidak bersepakat menyelesaikan pelantikan khalifah menggantikan Sayyidina Umar dalam tempoh 3 hari, hari yang keempat, Miqdad bin Aswad diarahkan membunuh mereka semua. Kita juga telah menyebut bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab wafat pada malam Ahad, hari yang pertama bulan Muharram tahun 24 Hijrah. Sayyidina Umar Al-Khattab dikebumikan pada malam itu selepas disembahyangkan dan diimamkan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhum. Sekarang kita akan menyaksikan dan memerhatikan tentang bagaimana permusyawaratan yang dilakukan oleh 6 orang yang dicalonkan untuk dipilih sebagai khalifah di kalangan mereka. Sepanjang pelantikan, sepanjang perbincangan dan pemusyawaratan antara 6 orang ini berada dalam suasana yang sangat getir, tempoh yang telah ditentukan oleh Sayyidina Umar sebelum beliau wafat, iaitu 3 hari sahaja. Tempoh 3 hari yang singkat ini mesti diselesaikan. Di hadapan 6 orang calon-calon ini, ada hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa. 3 hari ini mereka mesti memilih salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Jika tidak, Miqdad bin Aswad akan membunuh mereka semua. Kita juga telah menyebut bahawa asas 6 orang yang dipilih sebagai calon khalifah selepas Sayyidina Umar adalah mereka yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Uthman, Ali bin Abi Talib, Talhah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa' bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum. Kelima-lima orang di antara 6 orang ini bertemu. 6 orang ini bertemu selain daripada Talhah, kerana Talhah tidak sempat hadir
li'annahu kana ghaiban 'anil Madinah. Dia tidak berada di Madinah ketika itu pada waktu subuh hari Ahad, hari pertama bulan Muharram. 5 orang ni berhimpun pada hari pertama hari Ahad bulan Muharram. Berhimpun semalam Sayyidina Umar meninggal dunia. Subuh berhimpun. Sepatutnya 6 orang, tetapi 5 orang sahaja sempat bertemu. Seorang iaitu Talhah tidak berada di Madinah Al-Munawwarah. Mereka berhimpun di rumah Miswar bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu anak saudara perempuan Abdul Rahman bin Auf. Anak saudara dia. Di rumah anak saudara Abdul Rahman, nama dia Miswar bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu. Bersama dengan 5 orang ini juga pada awal pagi itu ialah Abdullah bin Umar, yang dijadikan semata-mata mujarrad sautin murajjah, sebagai suara penentu dalam menyelesaikan percalonan dan pelantikan khalifah. Allah ayuntakhab, bahawa Abdullah bin Umar tidak termasuk untuk dicalonkan sebagai pelantikannya. Kama awsa abuh, sebagaimana pesanan oleh ayahnya. Abu Talhah dan Miqdad bin Aswad telah berdiri bersama dengan pengawal-pengawalnya 5 orang, menjaga 5 orang ini yang sedang bertemu di rumah Miswar bin Makhramah, anak saudara Abdul Rahman bin Auf. Tak kala mereka berhimpun, 5 orang ni berhimpun di rumah Miswar, datang Mughirah bin Syu'bah dan Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kedua-dua orang sahabat Nabi. Mughirah bin Syu'bah tak masuk dalam senarai percalonan. Juga Amr bin As tidak semaruk dalam senarai percalonan. Mereka ni datang berdiri depan pintu juga. Sa' bin Abi Waqqas ab'adahuma Sa'd bin Abi Waqqas. Sa' bin Abi Waqqas minta 2 orang ni lari, jauhkan diri daripada pintu rumah ini, dengan berkata, jalastu ma'alal bab, kamu berdua ni mari duduk depan pintu rumah ni, litaqula, supaya kamu boleh berkata kepada orang ramai, hadarna ikhtiyar al-khalifah, kami hadir juga dalam pelantikan khalifah, kamu tak berhak. Sahabat aku kalau lagi. Begitulah cakap. Kamu ni silap-silap beritahu kepada orang pula, kami hadir juga, kamu tak berhak untuk hadir sama dalam mesyuarat ini. Wa kunna fi ahli syura, kami ini berada di kalangan ahli syura, ahli mesyuarat. Kamu tidak termasuk dalam senarai ahli mesyuarat, kena fahamlah. Setelah Amr bin As dan Mughirah menjauhkan diri daripada pintu tempat mesyuarat 5 orang ini, mereka yang dicalonkan pun bermesyuarat, memulakan mesyuarat mereka. Abdul Rahman bin Auf pun berkata kepada rakan-rakannya, ayyukum yatibu nafsan, siapa di kalangan kamu memiliki rasa sukarela, an yukhrija nafsahu minat tarsyih, untuk mengeluarkan dirinya daripada senarai percalonan, ala an yuwalliya ghairah, agar boleh dilantik khalifah lain daripada dia. Biar dia, siapa yang sanggup keluar, agar dia boleh mengurus, kita 6 orang ni calon belaka. Siapa nak jadi pengurusi? Begitulah contohnya. Kita ni 6 orang calon semua. Dah siapa nak jadi pengurusi? Mesti orang yang nak jadi pengurusi, orang yang tidak ada senarai percalonan, baru tidak ada kepentingan dalam mesyuarat. Siapa yang bersedia? Inna Abdul Rahman bin Auf mahu an yassahiba ahadal murasyahin sittah, agar berundur salah seorang di antara 6 orang, wa yatanazala 'anit tarsyih, dia boleh meminggirkan ataupun meletakkan jawatannya daripada percalonan itu, liyadirahu wa jilsah, agar orang yang meletakkan jawatan itulah yang mengurus
yang mempengurusikan majlis dan perbincangannya, wa yaqum, dan dia malah melaksanakan bittisalat, mengadakan hubungan-hubungan, mudawalat, perbincangan-perbincangan, liikhtiyaril khalifah, untuk memilih khalifah di antara 5 orang calon yang tinggal. 6 orang ada, minta seorang tanazul, tidak termasuk dalam senarai, agar dia jadi pengurusi, menguruskan perbincangan dan mesyuarat ini. Tak kala Ibnu Auf, yakni Abdurrahman bin Auf, tanya yang hadir ni, lam yujibhu ahadun minhum, tidak ada seorang pun yang bersedia menjawabnya, bitanazulihi an tarsyih, untuk berundur daripada pencalonannya. Tak ada. Kalau kita kau buat kerah masing-masing, contoh yang gitulah. Abdurrahman bin Auf terus berkata kepada sahabat-sahabatnya, ana ukhriju nafsi, kalau begitu aku akan mengeluarkan diriku daripada senarai pencalonan, wa an khali'u minha, aku terlucuk daripada pencalonan, wa an sahawu man tarsyih, aku terkeluar daripada senarai pencalonan. Maka peluang Abdurrahman bin Auf sangat besar dalam menjadi khalifah sebenarnya. Wa kanat fursatu Abdurrahman bin Auf fal istikhlaf kabirah, sesungguhnya peluang untuk memegang jawatan khalifah buat Abdurrahman bin Auf sangat besar. Wa kana kathirun minas sahabah, ramai di kalangan para sahabat, yaghrabuna an yakuna huwa al-khalifah, sangat berminat agar Abdurrahman bin Auf lah jadi khalifah. Walau lam yatanazal an tarsyih, kalau dia tidak berundur daripada senarai pencalonan, la yatawalla idarah amaliyat syura wal ikhtiyar, kalaulah dia tidak berundur daripada tarsyih, daripada pencalonan, untuk mengurus perbincangan, ijarah, pentadbiran, kerja-kerja pemusyaratan dan pemilihan, faqad yakunu huwal khalifah, maka sesungguhnya dialah yang sebenarnya akan menjadi khalifah selepas Sayyidina Umar. Wa nasibuhu fil fawz kana kabiran, bahagian dia untuk menang sangat besar. Ini penilaian orang ramai melihat, dan ahli-ahli sejarah juga melihat, bahawa kalau Abdurrahman bin Auf tidak berundur daripada pencalonan, senarai dia tertinggi dan ramai orang minat dia nak pilih dia sebagai khalifah. Walakin, tetapi qaddarallah, Allah Ta'ala telah mentakdirkan yang memegang takhta khilafah ialah Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemungkinan la'alla Abdurrahman, kemungkinan Abdurrahman kana ya'rifu hadha, dia tahu bahawa kalau mesyuarat bincang, dia tahu dia akan jadi khalifah. Wa anna kathiran minal anzar, kerana ramai di kalangan pemerhati-pemerhati, kanat tatalli'u ilaiha, telah melihat demikian, telah memerhati bahawa yang layak sekali, ranking yang paling tinggi untuk jadi khalifah ialah Abdurrahman bin Auf. Walakinnahu kana azhada sittah fiha, tetapi dia adalah seorang yang paling zuhud, orang yang merasakan bahawa dia paling tidak layak untuk memegang takhta khalifah. Walihada, oleh kerana itulah, tak kala Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan setengah sahabatnya, kanu yusirhun, mereka semua memperjelaskan bi'annahu wal afdal lil khilafah. Selepas selesai mesyuarat belaka, memang para sahabat berkata dengan jelas bahawa orang yang paling layak sekali untuk memegang takhta khalifah ni, jawatan khalifah ni, Abdurrahman bin Auf. Tapi kerana dia tarik diri, kerana dia letak jawatan ataupun berundur daripada senarai pencalonan, sepatutnya ramai di kalangan sahabat-sahabat kata Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf layak. Dia tahu, Abdurrahman bin Auf tahu orang sokong dia, orang setuju dia, tapi dia zuhud, dia tarik diri. Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, inna naraka laha ahlan. Sa'id bin Zaid ni seorang ahli kerabat Sayyidina Umar yang juga dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak disenaraikan di kalangan calon 6 orang. Tak masuk senarai nama dia. Tapi dia kata di antara senarai 6 orang ni,
Sa'id bin Zaid kata, inna naraka laha ahlan. Sesungguhnya kami melihat engkau, wahai Abdul Rahman bin Auf, orang yang paling layak memegang jawatan khalifah. Abdul Rahman bin Auf menjawab kepada Sa'id bin Zaid dengan zuhudnya, kata, asyir alayya bi ghairi hadha. Tunjukkan kepada aku orang lain. Orang lain. Cadangan kamu siapa kamu sokong. Jangan saya, jangan saya. Sa'd bin Abi Waqqas pernah berkata kepada Abdul Rahman, bayi' li nafsika. Wahai Abdul Rahman, engkau berbai'ahlah untuk dirimu lah. Melatih jawatan ni khalifah mu lah. Mudah sikit. Mu layak. Ni Abdul Rahman Sa'd bin Abi Waqqas. Abdul Rahman bin Auf kata kepada Sa'd bin Abi Waqqas, juga senara ada percalonan tu, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, yakni Sa'd bin Abi Waqqas, laqad khala'tu nafsi minal khilafah. Aku telah menarik diriku daripada jawatan khilafah, ala an akhtar al khalifah, agar aku boleh memilih khalifah, agar aku jadi pengusi untuk pilih khalifah. Aku tarik diri. Walau lam af'al zalik, kalau aku tidak melakukan demikian, lamma aradtu an akuna khalifah, nescaya aku tidak mahu agar aku jadi khalifah. Kalau aku tak buat begitu, aku tetap tidak mahu jadi khalifah. Sa'd bin Abi Waqqas kata kepada Abdul Rahman bin Auf, apa kamu ni tak mahu sangat jadi khalifah? Madza? Apa hal? Kenapa? Faqala lahu Abdul Rahman kata, inni ra'aitu ru'ya, aku pernah melihat satu mimpi. Ra'aitu rawdatan khadra, aku melihat satu taman menghijau, kathiratal asyab, banyaknya rumput-rumput. Fadakhala fahlun, tiba-tiba masuk seekor unta jantan. Lam ara fahlan qattu aqra minhu, aku tidak pernah melihat seekor unta yang akram, yang sangat comel, yang sangat hebat seperti itu sebelum ini. Famarra al-fahlu min ar-rawdah, unta jantan itu lalu di atas taman itu, ka'annahu sahmun, seolah-olah dia seperti anak panah, dia lalu laju je melintasi taman itu, hatta qata'aha, sehingga dia memotong ataupun menghancurkan, mematah-matahkan sebahagian daripada pohon-pohon di dalam taman itu. Walam yaltafit ila syai'in mimma fih, dia tidak pernah berpaling kepada sesuatu pun yang ada dalam taman itu. Walam ya'khudh syai'an minha, dia tidak pernah mengambil sesuatu pun daripada taman itu. Seekor unta jantan melintasi taman yang menghijau, dia lalu dengan cepat. Di tengah-tengah taman adalah pohon-pohon yang patah kerana laluannya, tetapi dia tidak pernah melihat ke kiri, ke kanan dan tidak memakan sesuatu pun. Dia melintasinya dengan cepat. Ini unta yang pertama. Summa dakhala ba'dahu ba'ir, kemudian masuk selepas dia seekor unta lain. Faqata'a rawdah, juga mematahkan pohon yang ada di dalam taman itu. Yatba'u athar al-fahli, tapi dia hanya mengikuti, menjejaki pelaluan unta yang pertama. Walam yaltafit ila syai'in mimma fih, dia tidak pernah berpaling kepada sesuatu pun yang ada di dalam taman itu. Kemudian masuk selepas unta yang kedua ini, fahlun abqariyun, seekor binatang unta yang kelihatan pintar, abqari, pintar. Yajurru khutamahu, yang menghulurkan mulutnya, menghulurkan tempat makannya. Yaltafit fi rawdah yaminan, dia melihat dalam taman itu ke kanannya dan ke kirinya. Walakinnahu yatba'u athar as-sabiqaini, tapi dia juga menjejaki jalan orang yang dua sebelum ini ataupun unta sebelum ini. Dia lalu tapi dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia tengok kiri, dia tengok kanan. Unta yang ketiga ni, walam ya'khudh minha syai'an, tapi dia tidak makan ataupun ambil sesuatu pun yang ada di kiri dan di kanan taman itu, hatta kharaj, sehingga keluar daripada taman itu. Summa dakhala ba'irun rabi', kemudian masuklah
unta yang keempat dalam taman itu. Farata'a fi rawdah. Dia berseronok makan dalam taman itu. Farata', dia makan sesuatu yang ada dalam taman itu. La wallahi, tidak, demi Allah. La akuna ana ar-rabi'. Demi Allah, aku bukan yang keempat itu. Ku harap aku bukan orang yang keempat itu. Walam yakuma ahadun maqama Abi Bakr wa Umar fararda anhu an-nas. Tidak ada seseorang pun boleh mengambil tempat Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Orang ramai sangat bersetuju dengannya. Ada. Selepas Sayyidina Umar, selepas Sayyidina Abu Bakar, tidak ada orang yang boleh ambil tempat dia. Tak boleh. Ada. Sebab tu bila aku tengok mimpi macam ni, dia tahu. Sayyidina Abdul Rahman ni tahu. Inna Abdul Rahman bin Auf yamliku nazaran nafizan amiqan. Abdul Rahman memiliki pemerhatian yang tajam dan mendalam. Faman huwal khalifatul ladhi yasuddu masadda Abi Bakr wa Umar. Siapakah dia khalifah yang mampu menyekat tembok seperti mana Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Siapa dia yang dapat memenuhi kekosongan yang ditinggalkan oleh Sayyidina Umar, sehingga dia boleh merasai keredaan dan sokongan orang ramai pada tahun-tahun mendatang? Bukan Abdul Rahman bin Auf, bukan Sayyidina Osman, bukan juga Ali yang mampu memenuhi kekosongan yang ditinggalkan oleh Umar selepas itu. Walakinna, tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi kekosongan itu. Tidak ada sesiapa pun yang mampu menyekat sesuatu tembok yang pernah dibina oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada sama dah. Walaupun Sayyidina Umar, walaupun dia sendiri, walaupun Sayyidina Osman, walaupun Sayyidina Ali. Sebab tu dia tidak bersedia, kerana dia nampak, dia lihat cabaran di masa depan selepas Sayyidina Umar sangat gawat, sangat getir, sangat dahsyat. Dan itulah kehendak Allah. La budda, semestinya, minal khalifati ba'dar Umar, orang yang menjadi khalifah selepas Umar. Wa hadha huwa qadru Utsman. Itulah dia kadar yang ditentukan oleh Sayyidina Utsman, ditentukan oleh Allah terhadap Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ni, dia akan menjadi khalifah selepas Sayyidina Umar, tapi dia akan berhadapan dengan cabarannya yang getir, suasananya yang dahsyat. Okey. Tak kala Abdul Rahman bin Auf tarik diri daripada senarai percalonan, wakalahu baqil murasyihin, calon-calon lain telah menyerahkan kepada Abdul Rahman bin Auf tentang urusan pelantikan ini, dan menguruskan dan menyerahkan kepadanya untuk mengurus tentang tajuk, tentang perbincangan mesyuarat. Dan mereka berjanji untuk bersetuju dengan apa yang diputuskan dan apa-apa dia keputusan daripada amaliyatus syura, daripada kerja-kerja pemusyaratan yang ada. Natijah daripada mesyuarat yang berlaku, dia akan setuju. Wa an yubaji'u, dan mereka bersedia untuk berbai'ah dengan khalifah yang akan dilantik nanti, siapa sahaja. Wa an yasma'u lahu wa yuti'u, dan mereka bersedia untuk mendengar khalifah yang dilantik, dan mereka bersedia untuk taat khalifah yang dilantik. Setelah berlaku tarikan ataupun penarikan diri Sayyidina Abdul Rahman bin Auf daripada percalonan, tinggal 5 orang. Maka Sayyidina Abdul Rahman jadi pengusi mesyuarat. Abdul Rahman bin Auf pun mulalah ittisalatihi, mengadakan komunikasi dan interaksi dengan beberapa orang. Wa musyawaratihi, dan pemusyawaratannya fauran intihai ijtima' murasyihin sittah, setelah tamatnya mesyuarat yang pertama. Kalau kita pertama lah, di antara 6 orang di rumah Miswar bin Makhamah pada waktu pagi Ahad. Telah berlaku perbincangan macam tu, selesai, berterusanlah mesyuaratnya dan hubungan perbincangannya 3 hari kamilah, sempurna 3 hari. Sehinggalah fajar hari Rabu, hari yang keempat bulan Muharram,
iaitu hari yang dijanjikan tamatnya tempoh perbincangan mereka yang ditentukan oleh Sayyidina Umar. Maka bila Abdul Rahman bin Auf pun memulakan mesyuarat dia, mula perbincangan lagi. Bila telah bersetuju untuk melantik Abdul Rahman sebagai pengusi, Abdul Rahman bin Auf pun berkata pada Sayyidina Ali, "Illam ubayi'ka fa ashir alayya faman turashyahu lil khilafah." Jika aku tidak berbai'ah dengan engkau sebagai khalifah, maka tunjukkan kepada aku, wahai Ali, siapakah orang yang engkau calonkan untuk memegang jawatan khalifah ini? Kata Ali, Osman bin Affan. Aku cadangkan, jika aku tidak dilantik, aku cadangkan Sayyidina Osman bin Affan. Abdul Rahman pun pergi bertemu dengan Sayyidina Osman. Di perbincangan pertama, kemudian bersurai seketika. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman ni mengadakan hubungan seorang-seorang pula. Jumpa dengan Sayyidina Ali, tanya Sayyidina Ali, kalau aku dak latih akau, mu nak cadang siapa? Habis selesai. Pergi jumpa Sayyidina Osman pula. Tanya Sayyidina Osman, jika aku tidak bai'ah dengan engkau, engkau calonkan siapa? Kata Sayyidina Osman, Ali bin Abi Talib. Selepas tu pergi jumpa dengan Az-Zubair pula. Abdul Rahman bin Ar-Rahman kata kepada Az-Zubair, jika aku tidak lantik dan cadangkan engkau, engkau cadangkan dan engkau calonkan siapa jadi khalifah? Kata Az-Zubair, Sayyidina Osman. Dua orang dah cadang Sayyidina Osman. Sayyidina Ali seorang. Wa qala li Sa', kata pula Abdul Rahman kepada Sa', ana wa anta la nuriduha. Kata Az-Zubair kepada Sa', aku denganmu memang tak ambuh jawatan khalifah ni. Faman tushiru alaiha. Kata Abdul Rahman bin Auf kepada Sa' bin Abi Waqqas, ana wa anta la nuriduha. Kita dan saya, Abdul Rahman bin Auf, awak, wahai Sa' bin Abi Waqqas, kelihatan memang tak ambuh jawatan ni. Kamu akan cadang siapa? Kelihatan memang mu tak ambuh jawatan. Mu cadang siapa? Kata Sa' bin Abi Waqqas, Utsman bin Abi Affan. Utsman bin Affan. Setelah kelihatan Sayyidina Ali ada orang cadang, Sayyidina Osman pun ada orang cadang, Abdul Rahman bin Auf pergi selepas itu bertemu dengan sahabat-sahabat lain dan tanya pandangan mereka. Berbincanglah Abdul Rahman bin Auf dengan semua orang yang dia jumpa di kalangan pembesar-pembesar sahabat Nabi di Madinah, sahabat-sahabat yang mulia, di kalangan pemimpin-pemimpin dan panglima-panglima tentera, dan siapa sahaja yang datang di Madinah. Abdul Rahman bin Auf, kamu cadang siapa? Kamu cadang siapa? Kamu cadang siapa? Kamu cadang siapa? Tanya semua. Macam kau pilihan raya lah. Lengkaplah pemusyaratan Abdul Rahman bin Auf dengan perempuan pula. Fi khudurihin, dalam keadaan mereka memakai penutup aurat mereka masing-masing. Mereka juga menjatakan pandangan mereka. Orang perempuan juga sebut pandangan mereka. Masing-masing ada yang sokong Sayyidina Ali, ada yang sokong Sayyidina Osman. Demikian juga lengkap perbincangan, tanya kanak-kanak, tanya hamba-hamba di Madinah. Natijah pemusyaratan itu, Abdul Rahman bin Auf telah melihat natijahnya. Ramai orang Islam, ramai orang Islam ada yang memberi pandangan Sayyidina Osman. Ada di antara mereka yang mencadangkan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada belaka. Dua-dua ni orang sokong belaka, orang cadang belaka. Dengan itu selesailah pencalonan hanya kepada Sayyidina Osman dan Ali. Tinggal dua orang je. Haitsu taraja'a baqil murasyahin. Bila mana calon-calon lain menarik diri daripada pencalonan, seperti Sa' bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talhah. Talhah ni juga seorang sahabat Nabi yang pernah tidak bersetuju Sayyidina Abu Bakar mencalonkan Sayyidina Umar. Tapi apabila nak latih Sayyidina Osman, Sayyidina Umar menyenaraikan Talhah ni salah seorang nama yang dicalonkan untuk menjadi khalifah. Ni sahabat-sahabat Nabi, hebat. Sahabat Nabi ni, walaupun dia tahu Talhah ni tidak pernah tidak setuju dia sebagai khalifah.
pernah memberi pandangan kepada Khalifah Abu Bakar agar jangan lantik Sayyidina Umar ni dan mencalonkan Sayyidina Umar sebagai Khalifah. Dan Sayyidina Umar tahu. Tapi Sayyidina Umar tetap dengan zuhudnya, dengan seolah-olah melupakan orang yang tidak pernah setuju dengan dia, dia pernah mencalonkan juga dalam senarai khalifah. Kalau kita sekarang, kalau tahu je ada orang hak tak setuju dengan kita, orang ni hak kita nak catahnya, mungkin nak zaman sekarang lah, zaman sekarang ramai orang yang macam tu. Oh, ni orang tak setuju dengan saya dulu ni orang tak setuju dengan saya macam tu. Talhah tetap dicalonkan, tetapi tiga orang ni menarik diri, termasuklah Abdul Rahman bin Auf juga telah menarik diri sebelum ini daripada awin sahabu minal amaliyah. Mereka semua menarik diri daripada proses pelantikan khalifah. Hingga dua orang. Mada ala Abdul Rahman bin Auf salasatu ayyam. Maka berlalulah terhadap Abdul Rahman bin Auf 3 hari. 3 hari. Lam yanam fiha. Dia tidak pernah tidur sepanjang 3 hari itu. Illa lahazat. Melainkan beberapa detik sahaja. Walam ya'khuz qistan minar raha. Dia tidak pernah ambil sebahagian untuk rehat. Tak sempat nak rehat. Mikir, bincang, tanya orang je. Li'annahu kana yasilul lail bin nahar fi ittisalatihi wa musyawaratihi. Kerana dia menyambung siang malamnya untuk bertemu, berinteraksi dengan orang dan bermusyawarah dan berbincang dengan orang. Di tengah malam Rabu. Di tengah malam Rabu. Malam Rabu. Esok hari Rabu. Ni malam dia. Esok habis tepuh dia. Malam ni Abdul Rahman bin Auf pergi ke rumah anak saudaranya. Tempat musyawarah yang pertama. Miswar bin Makhramah. Fataraqal bait. Dan dia mengetuk pintu rumah tu. Dia melihat Miswar sedang tidur. Tuan rumah sedang tidur lagi. Dia masuk rumah anak saudara dia. Anak saudara dia tidur lagi. Tak kala Miswar bangkit daripada tidurnya, Abdul Rahman bin Auf kata kepada Miswar, Araka naiman. Aku tengokmu wahai anak saudaraku tidur. Fa wallahi ma dhuqtu fi hadhihi al-ayyam ats-thalatha katsira naum. Demi Allah aku tidak pernah rasa dalam tempoh 3 hari ini banyak tidur. Aku tak pernah rasa banyak tidur. Sedap tidur, lena tidur. Sedap je tidur. Kata Abdul Rahman kepada anak saudara dia lagi, idhab, pergi. Fada'u li Aliyan wa Uthman. Panggil 2 orang, nak musyawarah sikit. Panggil Sayyidina Ali, panggil Sayyidina Uthman. Mari rumah, tempat musyawarah kita ni. Miswar pun berkata kepada Abdul Rahman bin, ya khali bi ayyihima abda. Wahai Abdul Rahman bin Auf, pak saudaraku, salah seorang di antara 2 orang ni hak mana saya nak panggil dulu? Abdul Rahman bin Auf, bi ayyihima syi'at. Tak kiralah, salah seorang di antara yang engkau nak panggil dulu, panggillah. Miswar pun berkata, dakhala khali ila baiti. Pak saudaraku pun masuk dalam rumahku. Aku pun keluar daripada rumah. Aku memulakan berjumpa dengan Sayyidina Ali. Wa kana hawaya ma'ah. Kerana kecenderungan aku juga terpengaruh dengan Sayyidina Ali. Aku berasa nak sokong Sayyidina Ali sikit. Lepas tu aku panggil Sayyidina Ali dulu. Faqultu lahu. Aku pun berkata kepada Sayyidina Ali, ajib khali. Pergi terima panggilan daripada pak saudara aku. Pak saudara aku panggil mu. Mari. Jemput. Qala Ali, hal ba'athaka ma'i ila ghairi? Adakah dia mengutuskan bersamaku ini juga orang lain? Dia panggil aku dan dia panggil orang lain juga. Kata Miswar, na'am, ya, ba'athani ila Uthman aidan. Dia juga menghantar aku untuk jumpa Sayyidina Uthman. Qal, kata Sayyidina Ali, ayyuna amaraka an tabda' bihi? Di antara kami berdua, dia perintah engkau untuk memulakan dan panggil siapa mula-mula? Sayyidina Ali selidik dulu. Di antara 2 orang ni, Abdul Rahman bin Auf suruh panggil siapa dulu? Kata Abdul Rahman, kata Miswar, lamma sa'altuhu an dhalik. Tak kala aku tanya Abdul Rahman bin Auf, pak saudara aku, dia kata, ibda' bi ayyihima syi'. Panggillah siapa dulu yang kau nak. Dahulukan sesiapa yang engkau kehendaki. Wa kana hawaya ma'aka. Aku memang cenderung nak panggil mu dulu. Fabada'tu bihi. Fabada'tu bik. Maka aku mulakan dengan engkau. Miswar pun berkata, Sayyidina Ali pun pergi berjumpa dengan pak saudaraku.
Summa dhahabtu ad'u lahu Uthman. Kemudian aku pergi memanggil Sayyidina Uthman. Falamma taraktu babahu, tak kala aku mengetuk pintu rumah Sayyidina Uthman, aku melihat dia sedang menunaikan sembahyang sunat witir. Wa kana hadha qubail fajr. Ini sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh aku pergi ketuk itu rumah dia. Sayyidina Uthman tak tidur, dia sedang sembahyang witir. Aku pun berkata kepada dia, ajib khali, terimalah panggilan daripada pak saudara aku. Pak saudara aku panggil mu mesyuarat rumah aku. Sayyidina Uthman pun berkata, hal ba'athaka ila ahadin ghairi? Adakah Abdul Rahman bin Auf mengutuskan engkau berjumpa dengan orang lain selain daripada aku? Kata Miswar, ya, dia menghantar aku juga jumpa Sayyidina Ali. Ayuna amaraka an tabda bihi? Super soalan. Salah seorang di antara kami berdua, dia minta panggil siapa dulu? Kata Miswar, aku juga tanya dia. Dia kata, mulalah siapa yang engkau kehendaki, maka aku panggil Ali dulu. Sesungguhnya Ali telah pergi berjumpa dengan pak saudaraku. Dia dah ada di rumah. Miswar pun berkata, ataitu ana wa Uthman. Aku pun pergilah ke rumah aku bersama dengan Sayyidina Uthman. Waltahaqna bi Ali, sehingga kami pun bertemu dengan Sayyidina Ali di rumah. Wa dakhalna nahnu thalathah, kami pun masuk ke dalam rumah bersama dengan pak saudaraku. Kami melihat pak saudaraku yang duduk dalam rumah itu sedang berdiri menunaikan sembahyang sebelum azan subuh. Sebelum waktu subuh ni, berhimpunlah 4 orang ni. Seorang tak masuk dalam mesyuarat, dia bukan jepuk je, meminggirkan diri, hanya menceritakan suasana yang berlaku. Falamma qada salatahu, tak kala Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menyelesaikan sembahyang dia, seterusnya Abdul Rahman bin Auf berpaling kepada Ali dan Sayyidina Uthman, terus berkata, aku bertanya orang ramai dan aku bermusyawarah dengan mereka 3 hari. Aku tidak mendapati mereka menyamakan ya'dilu nabikum ahdam. Tidak mampu, lam ya'dilu ajiduhum falam ajiduhum. Aku tidak menemui mereka menyamakan seseorang pun di antara kamu. Tak boleh. Mereka masing-masing ada pandangan mereka masing-masing. Kemudian Abdul Rahman bin Auf berpaling kepada Sayyidina Ali dan berkata, ya Ali, hal tubayi'uni ala kitabillah wa sunnati rasulih fa fi'li Abi Bakrin wa Umar. Wahai Ali, adakah engkau bersedia berbai'ah denganku di atas kitab Allah, sunnah Nabi dan amalan Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Sanggup tak? Kata Ali, la, tidak. Walakin abdulu juhdi, tetapi aku sanggup mencurahkan segala keupayaanku wa taqati, dan kemampuanku fi dzalik, dalam bai'ah ini. Kita pun rasa pelik, tapi tuan-tuan kita boleh mengkaji kenapa Sayyidina Ali jawab macam ni. Kenapa Sayyidina Ali tidak menjawab, ya, aku bersedia berbai'ah di atas nama Quran, sunnah Nabi dan amalan 2 orang sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Apa dia tak kata itu? Tapi dia jawab, tidak, aku akan berusaha berbai'ah di atas keupayaanku dan kemampuanku. Kenapa? Saya melihat kemungkinan di sinilah ruang kemuncak pelantikan dan tempoh terakhir yang Sayyidina Ali nak meletakkan bahawa dia nak memudahulukan Sayyidina Uthman. Dia nak mendahulukan Sayyidina Uthman. Tapi dia tidak memberitahu begitu, tapi dia jawab macam tu bagi menunjukkan tawaduknya. Saya beranggapan begitu, tapi kita tidak bertemu apa dia ulasan para ulama kenapa Sayyidina Ali menjawab begitu. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf melihat kepada Sayyidina Uthman dan berkata, wahai Uthman, adakah engkau bersedia berbai'ah denganku di atas Al-Quran, sunnah Nabi dan amalan Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Kata Uthman, na'am, ya, aku bersedia berbai'ah denganmu di atas Al-Quran, hadis Nabi dan amalan 2 orang sahabat ini. Ketika jawapan itu berbeza, neraca Uthman lebih berat untuk dilantik khalifah daripada neraca Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebab biasa hak seorang ni sanggup berbai'ah dengan ijtihadnya, dengan keupayaan dia, kemampuan dia. Saya melihatlah, saya beranggapan moga-moga la'alla kemungkinan Sayyidina Ali
dengan tawaduknya, merasakan bahawa bai'ah ini adalah suatu perkara yang besar, dan dia juga menyadari bahawa di zaman itu akan berhadapan dengan berbagai-bagai risiko dan cabaran. Dia tidak bersedia berbai'ah dengan bai'ah yang begitu besar, kemungkinan ataupun dia menggunakan taktik itu untuk mendahulukan Sayyidina Osman dalam pelantikan khalifahnya. Abdul Rahman bin Auf terus berkata kepada dua orang sahabat Nabi, bangkit, kita pergi ke masjid. Waktu subuh pun mula tiba waktunya. Masuk waktu subuh, orang Islam berada di masjid untuk menunaikan sembahyang subuh. Yang tazhirun, mereka menunggu juhud wa salat wa musyawarat. Abdul Rahman bin Auf sedang menunggu apa dia usaha-usaha komunikasi, perbincangan, musyawarah Abdul Rahman bin Auf, terutamanya 3 hari yang ditentukan oleh Sayyidina Umar telah tamat. Wa hahum yastaqbiluna fajr al-yawm ar-rabi'. Mereka hari ini sedang menunggu waktu subuh hari yang keempat. Ni hari terakhir dah ni. Tak ada lah. Kalau tak boleh selesai kau bunuh belaka 6 orang ni. Abdul Rahman bin Auf pun pergi ke rumahnya. Wala bisa amamatahul khassah, pakai serban dia utak khas yang pernah dipakaikan serban ini oleh Rasulullah buat Abdul Rahman bin Auf dalam hidupnya. Kemudian memegang pedangnya. Wa taqallada sayfah, meletakkan pedangnya, masuk masjid. Sembahyang subuh pun diiqamatkan. Suhaib Ar-Rumi pun berimamkan orang ramai sembahyang subuh. Wa kana al-masjid khassan bil muslimin. Masjid penuh dengan orang ramai. Mutaraqqibina lin-natijah, mereka sedang menunggu apa dia keputusannya. Musta'idin, bersedia untuk berbai'ah dengan khalifah yang baru. Setelah selesai sembahyang, Abdul Rahman bin Auf naik atas mimbar. Berdiri di atas mimbar dengan berdiri yang lama. Wukufan tawilan, berdiri yang lama. Bila berdiri lama, Sayyidina Abdul Rahman pun berdoa kepada Allah dengan doa yang khusyuk, yang tidak didengar oleh orang ramai. Dia berdiri atas lama, doa. Orang bawah tak dengar. Wan nasu yanzuruna ilaihi, orang yang ada di bawah menunggu, tengok Abdul Rahman. Yatarakkabuna kalamah, mereka sedang menunggu dan mengawasi apa dia percakapan Abdul Rahman nanti. Summa qala, tiba-tiba Abdul Rahman pun berkata, ayyuhan nas, wahai orang ramai, innan nas qad ahabbu an yulhiqa ahlul ansar bi ansarihim wa qad alimu man amiruhum wa qad sa'altukum sirran wa jahran an imamikum falam ajidkum ta'diluna bi ahadi hadaini ar-rajulain imma Aliyyun wa imma Uthmanun. Wahai orang ramai, sesungguhnya orang ramai bercita-cita agar setiap bandar penduduk itu berhubung dengan penduduk masing-masing, bandar masing-masing. Mereka mengetahui siapa governor mereka, pemimpin bandar masing-masing mereka kenal. Wa qad sa'altukum, aku tanya pemimpin-pemimpin kamu dan kamu semua. Sirran, sama ada secara senyap. Wa jahran, tentang secara terbuka. An imamikum, tentang siapa pemimpin kamu yang selayaknya. Falam ajidkum, tapi aku tidak merasai dan aku tidak mendapati kamu semua bersikap adil di antara salah seorang di antara dua orang. Kamu tidak boleh memilih salah seorang di antara keduanya, sama ada Ali ataupun Osman. Abdul Rahman bin Auf pun memanggil Sayyidina Ali, panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun berdiri di sisi mimbar. Abdul Rahman bin Auf pegang tangan Sayyidina Ali dan berkata kepada Sayyidina Ali, hal tubayi'uni ala kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa fi'li Abi Bakrin wa Umar. Adakah engkau wahai Ali bersedia untuk berbai'ah di atas nama Quran, hadis Nabi dan amalan dua orang sahabat, iaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Kata Ali, Allahumma la, ya Allah, ya Tuhanku, tidak. Walakin ubayi'uka ala juhdi min dhalika wa taqatak. Tapi aku berbai'ah denganmu atas keupayaanku dan kemampuanku untuk melakukan.
Aku tidak mahu berbaiat atas nama itu. Aku hanya sanggup berbaiat atas nama keupayaan dan kemampuanku saja boleh buat. Abdul Rahman pun melepaskan tangan Sayyidina Ali. Kemudian dia pun memanggil Sayyidina Osman. Dalam keadaan Sayyidina Osman berada di penghujung masjid, kerana Abdul Rahman telah mendahulukan memanggil Sayyidina Ali dan bersegera memanggil Sayyidina Ali, maka Sayyidina Osman menyangka bahawa jawatan khalifah akan dipegang oleh Sayyidina Ali. Qala Osman, Sayyidina Osman berbicara tentang kisah terakhir sebelum beliau dilantik, dan kita akan berbincang di dalam kuliah kita di lain masa, insya-Allah. Malam besok kita akan berbincang bagaimana kata-kata Sayyidina Osman dan menceritakan penghujung tempoh ataupun di penghujung masa beliau dilantik menjadi khalifah. Moga-moga memberi manfaat kepada semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.